Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridai, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, iaitu kehadapannya dan pahalanya serta apa yang telah disediakan bagi hambanya di syurga. Radiyah, dengan hati yang puas, iaitu di dalam jiwanya. Mardiyah, lagi diridainya. Artinya jiwa yang rida kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia pun rida kepadanya serta menjadikannya selalu rida. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, iaitu ke dalam golongan mereka. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Yang demikian itu dikatakan keadaannya sakaratul maut dan pada hari kiamat kelak, sebagaimana para malaikat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin ketika sakaratul maut dan ketika bangkit dari kuburnya. Maka demikian pula di sini. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kumpulkan kita untuk diperdengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan makna-makna dan indication ataupun apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk difahami daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita bersyukur juga di pagi 28 Rejab, di pagi yang mana Nabi SAW telah kembali ke kota Makkah setelah di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat bahagian yang besar, mendapat pemberian yang besar daripada Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dikuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disempurnakan pemberian kita ataupun hadiah kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemberian as-salah, hadiah salah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan tentang nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sebutkan bahawa nafsu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebagai musuh. Ya, ini nafsu apabila ia berada di keadaan awalnya, yang belum dididik, belum ditarbiyah, belum disucikan, maka ia berada dalam keadaan awalnya dalam keadaan ammarah bisu, yang ini sentiasa mengajak hambanya, sentiasa ini mendorong hambanya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila ia telah dididik, telah dilatih dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia lama kelamaan akan berubah keadaannya sehingga menjadi nafsu yang sempurna. Nah, dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu, nafsu ini bukanlah satu
musuh yang perlu kita hancurkan ataupun musnahkan. Bahkan ianya merupakan satu alat dengannya kita akan naik darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita terhadap nafsu adalah untuk dididik dan bukan untuk mematikannya. Nah, untuk mendidik agar supaya dia menjadi asbab sebagai tangga supaya kita dapat menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min huna ta'khudun nufus marahil. Fa'adhara hadhil marhala amarah bisu'il lawah mutmainnah. Naam. Jadi pembahagian ataupun bahagian-bahagian ataupun tingkatan-tingkatan nafsu ni ada banyak, ataupun perjalanan untuk mendidik nafsu ni ada beberapa peringkat. Antaranya adalah yang pertama iaitu ammarah, yang ini sentiasa mengajak kepada keburukan. Wal lawamah, akan tingkatan yang seterusnya ataupun perjalanan yang seterusnya adalah lawamah, yang ini sentiasa mencela dirinya kerana melakukan kemaksiatan. Dan kemudian yang tertinggi ataupun yang seterusnya adalah mutmainnah. Tabda fima dzakarallah fi Zulaikha sahibati Sayyidina Yusuf qalat. Naam. Maka perjalanan yang pertama ataupun level yang pertama daripada nafsu ini adalah mengajak kepada keburukan, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Zulaikha. Dia berkata, wa ma ubarri nafsi, aku tidak dapat melepaskan diri aku daripada jiwa yang sentiasa mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu-nafsu yang dididik, yang diberi taufik untuk dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadhil amarah tahtaj ila sidqi mujahadah wa mukabadah fi raddi hawaha hatta tatahawwal ila lawamah. Yang ini daripada keadaan dia yang sentiasa mengajak kepada keburukan ini, tuan kepada nafsu ini memerlukan semangat untuk bersusah payah mendidik kepada nafsu ini sehingga ia bertukar menjadi lawamah. Sehingga ia bertukar menjadi lawamah. Sentiasa menyalahkan dirinya. Daripada sentiasa mengajak kepada keburukan, apabila kita bersusah payah mendidik nafsu ini, maka dia akan berubah menjadi lawamah, iaitu nafsu yang sentiasa mencela dirinya, sentiasa menyalahkan dirinya apabila dia melakukan kesalahan. Kita buat benda salah je, nafsu ni kita rasa macam berat sekali. Kenapa aku buat salah? Dia akan mula menyalahkan diri dia sendiri. Laha wajhun ila mutmainnah wa wajhun ila ammarah. Akan tetapi terkadang bila berada di tingkatan lawamah ini, dia ada inclination, ada ini terkadang dia akan turun ke bawah, terkadang dia akan naik ke atas, terkadang dia akan masih lagi ingin melakukan kejahatan, dan terkadang dia sudah ditarik untuk melakukan kebaikan. Ala kulli hal, apabila dia melakukan kesalahan, maka dia akan menyalahkan diri dia sendiri kerana tidak kuat daripada melawan hawa nafsu. Naam. Laha wajhun ila mutmainnah wa wajhun ila ammarah. Fa hunaka tabda hayatul qalb. Dan apabila nafsu ini telah berada di peringkat lawamah, sentiasa menyalahkan diri dia apabila melakukan kesalahan, maka bermulalah kehidupan hati seseorang. Ini hati itu mula hidup. Yasiru idza qassara fil khair lama nafsahu. Ini bila dia tak buat ketaatan, dia akan menyalahkan dirinya. Idza fa'ala syarr lama nafsahu. Bila dia lakukan maksiat pun dia akan menyalahkan diri dia. Dia buat sesuatu perkara kerana menunjuk-nunjuk, kemudian dia sedar, dia kata, kenapa aku nak tunjuk kepada orang lain? Wahakadha. Wa li syarafiha ila al-irtiqa' aqsamallah fil Quran wa aqsam wa la uqsimu bil lawamah. وهذه النفس إذا رافق صاحبه ووصل تنقيته وتزكيته تتحول إلى مطمئنة. Apabila dia telah berada di peringkat lawamah, apabila tuannya berterusan dalam mendidik, berterusan dalam memerhatikan keadaannya, berterusan dalam bermujahadah, bersusah payah dalam mendidik nafsu ini untuk mengikuti daripada syariat Allah dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka daripada lawamah tadi ini akan berubah menjadi mutmainnah.
Nah, ataupun kalau lebih terperinci lagi, daripada lawamah ini akan berubah menjadi mulhamah. Dia diilhamkan untuk melakukan kebaikan. Tadi dia kadang-kadang bila buat kebaikan, bila tak buat kebaikan, dia menyalahkan diri dia. Sekarang ni mulhamah, yakni sentiasa diilhamkan dengan kebaikan. Maksudnya nafsu tu dah lebih incline kepada kebaikan. Lebih incline kepada kebaikan dan dipermudahkan untuk meninggalkan maksiat. Ila mutmainnah, ila radiyah, ila mardiyah, ila kamilah. Dan kemudian selepas mulhamah tadi, tingkatan mulhamah, tingkatan seterusnya mutmainnah, yang tenang, radiyah, yang rida, mardiyah, yang diridai, dan kamilah, yang sempurna. Dan inilah kesempurnaan manusia. Yang ini apabila dia telah mendidik ataupun dia telah diberi taufik untuk mendidik jiwanya sehingga ke tahap sempurna, maka ini adalah kesempurnaan manusia. Apabila dia telah dididik sebegitu, maka inilah hakikat kemuliaan manusia. Wa kullu kamalin fil khalq wa khususiyah muqayyad wa kamalul mutlaq li wahidil ahad. Akan tetapi kesempurnaan yang mutlak daripada segala sudut adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Naam. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebelum kewujudan mereka tidak ada. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'an ghairah. Allah Subhanahu wa taala ada dalam keadaan tidak ada satu makhluk pun ada bersama kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, wa lam yakun syai'un ma'ah, tidak ada apa-apa pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arash, tak ada kursi, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada ruh, tak ada jasad. Semuanya berada, semuanya tidak wujud. Wa hadha naqs mulazim li jami'il kainat. Dan ini merupakan satu kekurangan untuk setiap makhluk. Kerana apa? Kerana mereka pada asalnya tidak wujud. Ketidakwujudan merupakan satu kekurangan, dan kesempurnaan yang sempurna hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sedia ada dan sentiasa ada. Lakin ba'da dhalik likulli kamal fi haddi dzatih walau fil adad kamilun min haitsul adad, lakin kamal min kulli janib masyi. Nah, jadi kalau kita tengok dalam dunia ni, apa yang kita lihat di sekeliling kita, kesempurnaan ini semuanya dia nisbi. Yakni kalau kita cakap warna sempurna, nombor sempurna, tapi ia sempurna mengikut yang dikehendaki oleh nombor tersebut, ataupun mengikut kehendak seseorang. Yang ini kita rasa rumah kita dah sempurna. Sebab apa? Sebab kita inginkan macam tu. Wahakadha. Akan tetapi kesempurnaan semuanya ada limitation. Kesempurnaan ke setiap perkara itu ada limitation, kecuali kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kesempurnaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna daripada ciptaan Allah ini adalah kesempurnaan manusia. Manusia ini diciptakan dengan sempurna. Dan kesempurnaan manusia pula tergantung kepada hawa nafsunya. Kesempurnaan manusia tergantung kepada hawa nafsunya. La ilaha illallah. Dan dalam kesempurnaan hawa nafsu manusia itu, nafsu yang paling sempurna adalah nafsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jikalau ada orang yang layak mendapat kesempurnaan nafsu selain daripada Nabi Muhammad, maka tak ada orang yang diberikan kesempurnaan nafsu melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walidha kana jami'ul anbiya khairum min jami'il malaikah. Disebabkan itu setiap para nabi adalah lebih sempurna, lebih mulia, lebih sempurna daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sini juga dapat diketahui bahawa keutamaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah terletak di tempat. Keistimewaan pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah terdapat di tempat. Kerana apa? Kerana para nabi yang mana mereka ini lebih mulia daripada malaikah, mereka duduk di bumi dan bukan di langit. Tubuh badan mereka di bumi, akan tetapi
mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, dicipta tubuh mereka itu daripada cahaya dan sebagainya, lakana haula afdal, sepatutnya mereka itu lebih afdal. Dan mereka itu mempunyai ilmu yang lebih banyak, iaitu mereka berada di langit, mereka mendengar dan melihat perkara-perkara yang gaib itu lebih banyak daripada apa yang dilihat oleh manusia dan juga mungkin sebahagian daripada para nabi. Lakin al-ilm bi'azamatillah wa dhatihi, akan tetapi ilmu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala ini diletakkan di mana? Di hati para nabi, di hati manusia yang dipilih untuk menjadi nabi. Dan disebabkan kemuliaan ilmu ataupun disebabkan kemuliaan ini diberikan keutamaan para malaikat melebihi daripada makhluk lain. Jadi kalau ikut turutan, makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Selepas para nabi, yang mulia daripada makhluk adalah malaikat-malaikat yang khusus, malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat yang 10, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan sebagainya. Mereka ini khawasul malaikah, yakni malaikat-malaikat yang khusus yang mempunyai martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma khawasul bashar, kemudian manusia-manusia yang mempunyai darjat yang tinggi selain daripada para nabi, iaitu as-sahabah dan orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya selain daripada para nabi. Kemudian awamul malaikah, kemudian kemudian para malaikat-malaikat yang biasa, kemudian barulah makhluk-makhluk manusia yang biasa ataupun orang-orang yang beriman daripada orang-orang awam. Hakadha tertib yadhkuru ahlus sunnah wal jamaah. Inilah tertib yang disebutkan oleh ahlus sunnah wal jamaah tentang siapakah yang mulia di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi, kemudian para malaikat yang khusus, kemudian orang manusia yang bukan nabi akan tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikat biasa, kemudian barulah orang Islam yang biasa. Seperti yang kita sebutkan tadi, malaikat-malaikat ini diberikan khususiyah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka itu tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak bernikah, mereka tidak tidur. Akan tetapi Allah jadikan para nabi yang mana mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka bernikah, itu lebih mulia daripada para malaikat. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan kami telah mengutuskan para rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan buat mereka isteri-isteri dan anak-anak. Dalam ayat lain, la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar dan mereka makan daripada makanan. Begitu juga dengan para rasul yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila kita tengok darjat masing-masing, kesempurnaan manusia, yakni setiap mereka ini ada darjat masing-masing. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Mereka ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang tersendiri, daripada orang yang beriman, yang mempunyai iman yang paling rendah, sampailah orang yang paling tinggi imannya di kalangan manusia, di kalangan manusia yang bukan daripada para nabi, iaitu darjat siddiqiyatul kubra, yakni yang membenarkan. Dan dalam kisah Isra dan Mi'raj ini kita diajar bahawa orang yang mendapat title As-Siddiq, yang membenarkan itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak ada orang yang lebih tinggi darjatnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia mendapat gelaran tersebut. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Walladzi jaa'a bis-sidq, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan kebenaran dan kejujuran dan kesungguhan. Wa saddaqa bihi, dan yang membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tingkatan iman ni yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah magam darjat as-siddiqiyah. Kamaluhum a'zam lakin fawqahum anbiya. Ya, ini kesempurnaan Sayyidina Abu Bakar itu adalah sempurna.
Akan tetapi bagi tahap yang bukan para nabi, atas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah para nabi yang mana kesempurnaan mereka itu jauh lebih tinggi daripada kesempurnaan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Wa fawqahum mursalun. Di atas para nabi, nabi-nabi pula ada banyak. Semuanya sempurna, semuanya mulia, akan tetapi pun darjat masing-masing. Di atas para nabi ni, para rasul pula, kesempurnaan para rasul itu lebih sempurna daripada kesempurnaannya para nabi. Kesempurnaan para rasul itu lebih mulia daripada kesempurnaan para nabi. Kemudian para rasul pula, atas mereka ada pula yang lebih sempurna. Walaupun kalau nak dibandingkan kesempurnaan para rasul dengan para nabi, rasul itu lebih sempurna. Atas pula para rasul ni ada yang dipilih khusus. Siapa dia? Ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa idza akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, dan apabila kami mengambil daripada para nabi ini sumpah janji, wa minka, daripada kamu Nabi Muhammad, wa min Nuh, daripada Nabi Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Disebutkan lima-lima, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini lima yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad, kama sabara ulul azmi minar rusul, seperti mana bersabarnya ulul azm. Kenapa dipanggil ulul azm? Orang yang mempunyai keazaman yang kuat, kesabaran yang kuat, kecekalan yang kuat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulul azmi ni yang paling sempurna daripada dari kalangan para rasul. Para rasul ada banyak, kesempurnaan yang tinggi daripada rasul ini, darjat mereka lebih bawah daripada ulul azmi. Kemudian ulul azmi pula ada pula tingkatan-tingkatan mereka, yang mana ketua daripada ulul azmi ni adalah nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa laysa fil alamil khalqi akmal minhu. Maka kesempurnaan daripada segi makhluk, daripada makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna daripada segala sudut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atasnya Nabi Muhammad tidak ada yang lebih sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna daripada setiap sudut. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. La ilaha illallah. Idza alimna dhalik, alimna annahu sallallahu alaihi wasallam fi min atwarih kana fi ghayatil kamal. Maka apabila kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, maka ketahuilah bahawa kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sempurna dalam setiap perjalanan hidupnya, setiap pembesarannya, yakni dalam setiap perubahan yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kecil hingga ke besar. Pada setiap perubahan tersebut Nabi berada dalam keadaan yang paling sempurna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa huwa ayyam tanaqul adami liruh min al-aslab. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Nabi Adam. Kita semua berada dalam sulbinya Nabi Adam, alam arwah. Maka berpindah daripada satu sulbi ke sulbi yang lain daripada Nabi Adam, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di atas muka bumi ini melalui ibunda dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidatina Aminah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sulbi dan juga dalam rahim yang paling sempurna. Tak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Ya, ini mempunyai datuk nenek yang sempurna kesemuanya, daripada ayahnya Sayyidina Abdullah sehinggalah Nabi Muhammad, sehinggalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kesempurnaan baginda itu daripada segi nasab, tak ada orang yang lebih sempurna nasabnya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan kesempurnaan. Kemudian wal haml alladhi tamma lahu kana fi ghayatil kamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di dalam kandungan ibunya berada dalam kesempurnaan, yakni dalam keadaan daripada mula sehingga akhirnya itu berada dalam keadaan sempurna. Kaifiyatil wiladah kanat akmal wiladah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan,
kelahiran yang paling sempurna, yang tidak ada wanita yang pernah melahirkan seperti kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak ada orang yang melahirkan sesempurna Nabi Muhammad, dan selepas Nabi Muhammad tidak ada orang yang melahirkan sesempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyusu dan membesar, berada dalam keadaan yang sempurna. Wa min madahiri kamal fi rada'ih an yadurru lahu thadi alladhi laysa fihi laban. Antara kesempurnaan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyusu, yakni Sayyidati Halimatus Sa'diyah pada waktu sebelum sebelum ingin menyusukan Nabi Muhammad, yakni tidak mempunyai susu. Akan tetapi apabila didekatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberkatan itu mulalah mengalir sehingga susu yang pada yang mana sebelumnya tak ada susu mengeluarkan susu. Wa an yarda min thadyin wahid wa yatrukul aysar li akhihi min ar-rada'ah. Dan kesempurnaan Nabi SAW sewaktu menyusu, yakni hanya menyusu di sebelah kanan dan meninggalkan sebelah kiri itu untuk saudaranya yang berkongsi susu dengannya. Sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mengambil daripada bahagian orang lain. Kan disebutkan dalam riwayah, kana yashibu fil yawm kama yashibu as-sabi fi syahr. Dan kesempurnaan Nabi SAW sewaktu membesar, dikatakan bahawa Nabi SAW membesar, yakni tumbuh sihat. Satu hari Nabi membesar seakan-akan seperti budak lain, kanak-kanak lain membesar dalam waktu jangka masa sebulan. Nabi satu hari seakan-akan orang lain sebulan membesar, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mula untuk bertutur dengan keadaan yang sempurna. Kita anak-anak kita, baby, kalau mula-mula bercakap, dia cakap baba, mama, aba, umi, wahakadha, lebih kurang macam tu. Akan tetapi Nabi SAW disebutkan beliau mula untuk bertutur pada umur 8 bulan. Umur 8 bulan dah mula bertutur. Dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahawa perkataan yang pertama yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, sallallahu alaihi wasallam. Yakni perkataan yang pertama keluar bukan satu perkataan, bahkan satu tasbih yang sempurna. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan. Tidak ada orang yang lebih sempurna, tidak ada orang yang lebih handsome. Dalam setiap anggota tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sempurna. Mata baginda yang mulia sempurna, hidung baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia sempurna, telinga sallallahu alaihi wasallam mulia sempurna, lidah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu sempurna, janggut beliau, tangan beliau, kaki beliau, rambut beliau, keseluruhan dari tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu semuanya sempurna belaka, sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-yaum, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan buat kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha ke atas kamu akan agama Islam. Kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna. Disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan bahawa bu'istu ila qaum kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Para nabi, para anbiya diutuskan kepada umat mereka secara khusus. Wa bu'istu ilal khalqi kafah, akan tetapi aku diutuskan untuk seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni rahmat nabi, yakni nabi diutuskan sebagai nabi dan rasul untuk sekalian alam. Disebutkan dalam hadis juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathali wa mathalul anbiya qabli kamathali malikin ibtana baitan fa ahsana bina illa mawdi'ul labinah minha faja'ala an-nas yatufuna biha ma ahsanaha laula mawdi'u hadhihi al-labinah fa ana mawdi'u tilka al-labinah kamulat bihin nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, perumpamaan aku dan perumpamaan para nabi yang diutuskan sebelum aku adalah seperti seorang raja yang membina satu istana. Seperti seorang raja yang membina satu istana dan telah menyempurnakan binaan tersebut. Iaitu telah membina istana yang sangat cantik. Akan tetapi ditinggalkan satu ruang batu
yakni satu ruang batu bata itu dibiarkan kosong. Semua komplit, semua cantik, akan tetapi dibiarkan satu tempat batu bata itu kosong. Faja'alan nas yatufuna biha. Maka manusia ataupun orang-orang pun mula melihat, mengelilingi daripada istana tersebut dan mengatakan bahawa ma ahsanaha, yakni sungguh cantik binaan ini, laula mawdi'u hadhil labinah, kalau bukan kerana kekosongan dalam satu tempat batu bata itu. Yakni semua dah sempurna binaan kecuali satu tempat ini. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa fa ana mawdi'u tilkal labinah, maka akulah tempat yang menyempurnakan daripada binaan istana tersebut sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya sempurnalah kenabian para utusan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi apabila kita mengetahui tentang kesempurnaan manusia itu berada pada nafsu yang dididik mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keagungan kita, kemuliaan kita tidak tercapai melainkan dengan nafsu yang Allah letakkan di dalam diri kita. Apabila ianya dididik, maka ia akan menjadikan kita seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi kita tanya diri kita sekarang ni, di manakah nafsu kita? Adakah nafsu kita ini masih lagi mengajak kita melakukan keburukan, ataupun berada dalam tingkatan yang mana terkadang bila tidak melakukan kebaikan, dia akan menyalahkan dirinya. Apabila dia melakukan melanggar perintah Allah, dia akan menyalahkan dirinya, ataupun bagaimana. Berapa lama sudah kita berada keadaan nafsu kita ni berada di tahap itu? Bila dia nak meningkat ke darjat yang lagi satu? Berapa lama perlu untuk nafsu kita itu berada di satu tahap sahaja? Sebagai contoh, kita ni kalau dekat dunia ni kita akan berusaha, bila umur naik, kalau boleh pangkat nak naik, kalau boleh gaji nak naik dan sebagainya. Jadi kita ni, kita punya future adalah akhirat, kita punya tujuan adalah akhirat, dan kita akan berada di akhirat ni selama-lamanya. Jadi kalau kita ni hanya kerja tahap tu je, nafsu tu dekat level tu je, tak naik-naik, jadi kita punya darjat ke akhirat pun takkan naik-naik, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Jadi bagaimana kita boleh cuba untuk nak memperbaiki keadaan nafsu kita sehingga ianya sentiasa meningkat dan tidak berkurangan, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Tabi' tanwiraha wa tatla' takun mutmainnah, takun thabitan iman. Naam. Jadi ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat sebelum ya ayuhan nafsul mutmainnah itu disebutkan tentang orang-orang kafir ini, mereka tidak ada orang yang akan diazab seteruk azab mereka, dan tidak ada orang yang akan dijaga, dikawal seperti mereka dijaga dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Jadi kita berada di dunia ini, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan dan perkatakan, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Maka di sini kita perlu untuk jaga, untuk kawal diri kita. Kerana apa? Kerana nafsu ini yang akan menyebabkan, yang kita akan cakap benda-benda yang tak baik. Dengan nafsu ini akan menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Jadi kita kena rasakan, hadirkan hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat, mengetahui apa yang kita simpan dalam hati kita dan juga apa yang kita perkatakan. Wa hadhil waqa'ah la yu'adzab wasaqahu. Nak disebutkan di sini untuk orang-orang yang beriman akan dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang tenang. Akan tetapi untuk orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang tidak tenang nafsunya, mereka akan dipanggil dengan panggilan yang keras. Mereka akan dipanggil dengan panggilan yang keras. Apa yang akan dipanggil? Panggilan untuk orang baik-baik 2 kali, sewaktu meninggal dunia dan sewaktu mereka di padang mahsyar di akhirat nanti. Begitu juga untuk orang-orang kafir, mereka akan dipanggil dengan panggilan yang kasar sewaktu meninggal dunia, dan mereka akan dipanggil dengan panggilan yang kasar di akhirat nanti. Adapun sewaktu meninggal dunia, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Malaikat kata apa? Apabila orang-orang zalim ini berada dalam sakaratul maut, sewaktu nak meninggal dunia, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat ini akan, yakni
ingin menarik daripada ruhnya orang-orang kafir. Akan tetapi sewaktu nak menarik itu, malaikat akan mengatakan dengan kasar kepada orang kafir ini, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kamu ini daripada ruh kamu. Iaitu cabut diri kamu, nafsu kamu, ruh kamu ni akan dicabut dengan cabutan yang kasar. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi untuk orang-orang beriman akan dilayan dengan lemah lembut, dipanggil dengan lemah lembut oleh malaikat sewaktu nak meninggal dunia. Untuk orang-orang kafir, iaitu keluarkanlah diri kamu daripada ruh kamu, daripada badan kamu. Berapa banyak perbezaan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik. Dan kematian ini akan pasti datang kepada setiap orang, pasti akan datang kepada setiap orang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau tara idza tawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Untuk orang-orang kafir ni, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat sewaktu mereka nak keluar daripada roh, daripada jasad mereka, sewaktu roh nak keluar daripada jasad mereka, maka malaikat akan memukul muka dan juga belakang mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, dan mengatakan wadhuqu adzabal hariq, dan rasalah azab yang membakar. Ini untuk orang-orang yang kafir dan fasik, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan pada waktu itu mereka dah yakin tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk orang-orang yang beriman, mereka suka untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dunia itu merupakan satu asbab, satu jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan suka, orang-orang yang mukmin yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, mereka suka akan kematian tersebut. Akan tetapi orang-orang yang tidak membuat persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan suka akan kematian. Kalau boleh mereka tak nak roh itu dikeluarkan daripada tubuh badan mereka, kerana mereka belum bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang kedua yang akan dipanggil dengan keadaan yang baik untuk orang beriman, dan akan dipanggil dengan keadaan yang buruk dan kasar bagi orang-orang kafir ini adalah pada hari kiamat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan rida dan diridai. Iaitu orang yang rida dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasan dan segala nikmat dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, dirida. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berada dalam keadaan rida. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka pulanglah kepada Tuhan kamu dalam keadaan rida dan diridai. Radiyatan mardiyah, tingkatan yang lebih tinggi ini, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih tinggi. Kita rida kepada Allah satu hal, akan tetapi apabila Allah rida kepada kita, itu makam yang lebih tinggi. Kita sebutkan sebelum ini pada pengajian yang lalu bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sewaktu membaca daripada ayat ini, maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh indah keadaan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memberi berita gembira kepada beliau, yakni insya-Allah kamu akan dipanggil dengan panggilan tersebut sewaktu kamu meninggal dunia. La ilaha illallah. Disebutkan oleh ulama tafsir bahawa ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau merupakan orang yang mempunyai nafsu yang tenang, maka dipanggil dengan panggilan tersebut sewaktu nak meninggal dunia. Ada riwayat lain mengatakan bahawa ini diberikan kepada Sayyidina Khubayb bin Adi. Ini orang-orang kafir Quraisy menangkapnya dan ingin membunuhnya, dan ingin mensalibnya. Ta'zanu li usalli rak'atain, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut, izinkan aku untuk salat 2 rakaat. Kemudian orang kafir mengatakan kepadanya, sembahyang, akan tetapi jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Nak sembahyang boleh, tapi jangan lama-lama. Jadi Sayyidina Khubayb dia mengatakan bahawa kalau bukan kerana aku tidak mahu mereka memikirkan dengan aku memanjangkan solat aku ini, mereka akan ingat aku ni takut mati, maka aku akan panjangkan solat aku. Untuk tak nak mereka fikir yang aku ni takut ataupun ingin lari daripada kematian, maka aku memendekkan solat aku. Kalau tidak, aku akan panjangkan solat aku kerana kenikmatan yang mereka rasakan di dalam as-salah.
Disebutkan bahawa Abu Sufyan sewaktu itu belum masuk agama Islam, maka dikatakan kepada Khubayb, dikatakan, adakah kamu suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Muhammad berada di tempat kamu dan kamu selamat bersama ahli keluarga dan anak-anak kamu? Maka Khubayb menjawab apa? Wallah ma uhibbu, aku tidak ingin Rasulullah berada di tempat yang mana beliau berada sekarang. Yang ini bukan bersusah payah. Sekarang ni aku berada dalam keadaan susah, yang ini ditangkap dan sebagainya. Sekarang ni Rasulullah berada di tempatnya yang dia berada sekarang ni, tercucuk duri pun aku tidak ingin. Tercucuk duri pada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun aku tidak ingin. Wa hakadha wa ana fi ahli wa waladi, sedangkan aku berada bersama anak dan ahli keluarga aku. Ahsan li an uqtal hadzal qatlah wa la tusab rijli nabi hunaka bi syaukah. Biarlah aku dibunuh, dibunuh di sini, akan tetapi aku tidak ingin satu duri pun yang terkena kepada, yang menyakiti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat iman, kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ingin menyusahkan ataupun menyakitkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan apa-apa kesakitan sedikit pun. Jadi sekarang ni kita tanya diri kita, adakah kita menghantar duri yang mana menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai ada duri-duri daripada kita, daripada amalan kita, daripada perkataan kita, daripada perbuatan kita yang mana sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadz billahi tabaraka wa taala. Kita pastikan bahawa amalan yang datang daripada kita menuju kepada Rasulullah itu merupakan amalan-amalan yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahawa Sayyidina Khubayb berdoa, ya Allah, hadapkanlah aku ke Kaabah, hadapkanlah aku ke kiblat. Maka orang-orang kafir ingin mengubah tubuh badannya selain ke arah kiblat, maka mereka tidak mampu untuk mengubahkan badannya daripada arah kiblat. Yang ini nafsu yang rida dan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi nafsu ini akan meningkat tingkatannya, tartafi' min ammarah biwasitah. Yang ini untuk nak ubah keadaan dia daripada sering mengajak kepada keburukan, adalah untuk kita berdiri di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berkawan, berteman dengan teman-teman yang melakukan yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan tempat-tempat yang mana maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dilakukan, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Maka dengan ini, maka akan berubahlah daripada nafsu itu mengajak kepada keburukan kepada lawamah. Dan apabila ia berada di lawamah, sentiasa menyalahkan diri dia kalau tak buat ketaatan, menyalahkan diri dia kalau buat maksiat dan sebagainya, kita berterusan dalam keadaan begitu. Dan kalau boleh, cuba hadir dalam majlis-majlis orang-orang salih, hadirkan diri dalam majlis orang-orang salih, maka akan berubahlah nafsu itu daripada lawamah kepada mulhamah. Yang ini yang diilhamkan. Dengan duduknya dengan orang-orang salih ini, banyak daripada sifat-sifat yang buruk akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu pengajaran perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj merupakan perjalanan menuju ataupun pertemuan bersama para salihin, bersama orang-orang salih. Ini berjumpa kepada Nabi Musa, berjumpa di tempat lahirnya Nabi Isa, berkumpul dengan para nabi di Baitul Maqdis, salat mengimamkan para nabi ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam. Maka perjumpaan ataupun duduk dengan orang-orang salih ini merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana diajarkan ataupun yang berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. La ilaha illallah. Maka dengan duduknya dengan orang-orang salih, maka kebaikan yang ada pada diri mereka itu insya-Allah akan terkesan pada nafsu kita. Ba'da zalika takun mutmainnah, dan insya-Allah ianya daripada mulhamah akan berubah kepada mutmainnah. Mutmainnah, sifat mutmainnah ataupun darjat nafsu mutmainnah mempunyai banyak tingkatan, akan tetapi tingkatan yang paling unggul, yang paling mulia daripada sifat mutmainnah ataupun nafsu mutmainnah ini adalah sifat ridha. Sebab itu disebutkan selepas mutmainnah radiyah, yang ridha.
Maka yang paling hebat sekali kalau orang tu sampai ke maqam ar-ridha. Akan tetapi mungkin tak semua akan dapat itu, tapi dia masih lagi digolongkan daripada golongan mutmainnah. Apa yang ditimpakan kepadanya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditimpa keburukan, bersyukur kepada Allah. Ditimpa kebaikan, yakni kalau ditimpa keburukan, dia bersabar. Kalau ditimpa kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekali dikatakan bahawa Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat, dikata, kaifa haluk? Bagaimana keadaan kamu? Maka sahabat ini menjawab, bi khair ya Rasulullah, yakni baik. Kemudian Rasulullah tanya lagi, kaifa haluk? Bagaimana keadaan kamu? Dia pun jawab, bi khair ya Rasulullah. Kemudian kali ketiga Rasulullah SAW bertanya, kaifa haluk? Yakni kemudian baru dia jawab, alhamdulillah. Hadhihi ma aradtu mink. Ini yang aku kehendaki, ini yang aku ingin dengar daripada jawaban kamu. Yakni aku tak nak dengar keadaan kamu baik, akan tetapi aku ingin mendengar alhamdulillah, yakni pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan asas ataupun permulaan daripada ar-ridha, yakni kita bersyukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, pujian kepada Allah ini memenuhi daripada neraca timbangan. Ini yang mendatangkan pahala yang banyak kepada seseorang. Awsaf hadil ummah fi kutubi sabiqah al-hamadun. Dan dikatakan bahawa sifat umat akhir zaman ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang sebelum ini, kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini adalah mereka digelar dengan sifat hamadun, mereka-mereka yang banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kathir alhamdulillah, yahmadun Allah fi kulli shiddatin wa raha, yakni dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, mereka sentiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang pertama yang akan masuk ataupun saf pertama yang akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah saf mereka-mereka yang bersifat hamadun, yang banyak bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bendera yang akan dipegang, panji yang akan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa masuk ke dalam syurga juga adalah panjinya kesyukuran ataupun liwaul hamd alladhi yumsik nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan bahawa i'mal 'ala ridha, lakukanlah segala amalan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kamu itu dalam keadaan ridha, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang lapang dada. Fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu untuk beribadat dalam keadaan tersebut, fa fis sabri ala ma takrah khairun kathir, lakukanlah ibadah tersebut dengan keadaan sabar. Yakni kadang-kadang susah untuk nak sembahyang, nafsu masih malas daripada nak sembahyang. Sembahyang terpaksa bersusah payah, nak bangun subuh awal, nak sembahyang subuh di masjid terpaksa bangun setengah jam, kurang lebih 20 minit sebelum azan untuk bersiap-siap. Satu perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang berjalan di waktu gelap menuju ke yakni untuk solat dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Yakni kita bersusah payah untuk bangun awal, untuk apa? Untuk jalan ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Berat untuk nafsu, akan tetapi itu yang mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang insan. Dalam Isra dan Mi'raj juga kita disebutkan bahawa subhanallazi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan hamba-Nya itu pada waktu malam daripada satu masjid ke satu masjid. Jadi kita berjalan ke masjid pada waktu malam ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada malam Isra dan Mi'raj. La ilaha illallah, fa fi sabri ala ma takrah khairun kathir. Maka melakukan amal ibadat itu dengan keadaan sabar. Yang ini berat, hawa nafsu nak lakukan, akan tetapi sabar, berusaha, sabar, didik nafsu ni untuk bersabar atas melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nafsu itu menjadi ingin melakukan ketaatan kepada Allah dengan keadaan yang dengan tenang, tidak merasakan ianya satu perkara yang berat.
Yang ini dah jadi satu kebiasaan untuk bangun sebelum subuh. Sehingga ini menjadi satu kebiasaan untuk bangun sebelum subuh. Yang ini hatta kalau tak set alarm pun dia akan terjaga. Hatta kalau tak set alarm akan terjaga. Nafsu radiyah tahmadullah ala kulli hal. Maka nafsu-nafsu yang rida dengan ketentuan Allah, maka dia akan bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Disebutkan dalam hadis ataupun disebutkan dalam kasidahnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, law walim wa kaif qawlu dhi hamak, untuk menyoalkan sesuatu perkara, yakni law, kalaulah, walima, kenapa, wa kaif, bagaimana, kenapa, yakni kalau dan sebagainya. Ini merupakan qawli dhi hamak, perkataan orang yang kurang pandai. Ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Kerana apa? Kerana dia tidak rida dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. La yakthur hamuk ma qadir yakun. Janganlah kamu banyak risau tentang perkara-perkara dunia, kerana apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan berlaku. Anta wal khalaiq kulluhum abid. Kamu dan seluruh makhluk di sekeliling kamu itu adalah ciptaan hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilah fina yaf'al ma yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala, yang apa-apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan berlaku di atas muka bumi ini. Hammuk wa ihtimamuk wa yahq ma yufid. Keinginan kamu, kerisauan kamu, stres kamu tentang perkara-perkara dunia yang berlaku berlawanan dengan kehendak kamu ini tak ada keperluan, tak datangkan manfaat apapun. Ma yufid. Sebab apa? Sebab apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan berlaku. Al-qada taqaddam faghnami sukun. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan berlaku. Faghnami sukun, maka tenanglah. Alladhi li ghairik la yasil ilaik. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan daripada rezeki buat orang lain tidak akan sampai kepada kamu. Mahmakan. Ya, ini rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk orang lain, itu hak orang lain. Walladhi qusim lak hasilun ladaik. Apa yang ditentukan untuk kamu, ianya akan sampai kepada kamu la mahalah. Naam. Fashtaghil bi rabbak walladhi alaik. Maka sibukkanlah diri kamu dengan Tuhan kamu dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas kamu. Fi fardil haqiqah wa syar'il masun. Dalam menunaikan kefarduan-kefarduan dan juga perintah-perintah syarak. Syar'ul Mustafa, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hadi Al-Bashir, yang memberi petunjuk dan yang memberi berita gembira, Khatimul Anbiya, Badril Munir, penutup segala nabi, yang bulan yang terang. Naam. La ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqul law kana kadza la kana kadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita untuk menjadi seorang hamba yang rida atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tandanya adalah untuk tidak mengatakan lau kana kadza. Kalau aku buat macam ni la kana kadza, maka patutnya akan jadi macam ni. Jangan ada if, what if. Jangan kita soalkan. Jangan kita soalkan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk mengatakan qul qaddarallah ma syaa fa'al. Apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan terjadi. Kerana innalau tuftah amalu syaitan. Kerana apabila kita banyak menggunakan perkataan lau, jikalau, maka ianya akan mendatangkan bisikan-bisikan syaitan. Jangan ada kalau. Naam. Barakallahu fiik. Lama radhiyallahu anhu ay wasala ila sifatil mardiyah dakhala kullu sifat qablahu. Naam. Maka kalau kita telah sampai ke tahap mardiyah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu tu dah sampai ke tahap mardiyah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sifat-sifat yang mulia yang datang sebelum itu akan masuk di bawah sifat tersebut. Seperti mana, ya, ini makam kecintaan, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ni banyak level dia. Seorang itu mempunyai level tingkatan yang berbeza dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih tinggi ataupun tinggi mana seseorang itu capai daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kecintaan daripada Allah, segala level ni dah tak nampak dah. Dah ditutupi dengan
kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maqam ridha. Maqam ridha ni ada banyak. Yang paling tinggi mana pun, apabila datang keridaan daripada Allah, dah halas, yang lain semua pun dah hilang. La ilaha illallah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sini disebutkan fadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masuklah di golongan hamba-hambaku. Fi ibadi. Allah Subhanahu wa taala, kita semua merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh manusia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, yang tidak beriman, yang fasik, yang taat, yang banyak melakukan kejahatan, yang banyak melakukan kebaikan dan sebagainya, semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini fadkhuli fi ibadi, iaitu golongan-golongan hamba yang khusus, VIP. Golongan hamba yang khusus, athhar, yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sadiqin, yang mana hati mereka ini bersungguh-sungguh dan jujur untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya. Fadkhuli fi ibadi, ataupun golongan-golongan hambanya yang mulia. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita, kaum kerabat kita, mereka-mereka yang kita cintai dan yang mana mencintai kita kerana Allah Subhanahu wa taala, daripada golongan-golongan yang dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam VIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, laisa laka alaihim sultan. Syaitan tidak mempunyai kuasa ke atas mereka. Kerana apa? Kerana kejujuran di dalam hati mereka itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghalang syaitan daripada mendekati mereka. Dikatakan antara pedang yang tajam untuk melawan daripada syaitan ini adalah pedangnya kejujuran. Yani apabila seseorang itu jujur untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan satu weapon ataupun satu senjata yang kuat untuk menjauhkan syaitan daripadanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hamba-hambanya di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka-mereka yang apabila berjalan di atas muka bumi ini berjalan dengan penuh tenang. Yakni tak ada merasa dirinya hebat, tidak takabur, tidak merasakan orang lain lebih rendah daripadanya, tidak memandang orang lain dengan pandangan rendah dan sebagainya, ataupun merendahkan orang lain dengan perkataannya dan sebagainya. Maka mereka ini adalah ibadur rahman alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan apa sifat-sifat mereka? Di malam hari mereka bersujud dan rukuk, berdiri dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, Allahumma ja'alna minhum. Dan mereka-mereka yang tidak bersujud dan tidak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tanya diri, kita perlu menyoalkan, di manakah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kita untuk berdiri di hadapannya, untuk memuliakan diri kita ini, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di manakah keadaan kita nanti? Waliyazubillahi tabaraka wa taala. Mulaziman mustamirran, dan sentiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan fadkhuli fi ibadi. Allah menisbahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nisbah kemuliaan. Dan ini yang diajar oleh para nabi. Ini yang diajar oleh para nabi di dalam doa mereka. Kita sebutkan Nabi Sulaiman alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadatika salihin. Ya Allah, golongkanlah aku dengan rahmat, dengan kerahmatanmu, fi ibadika salihin, di kalangan hamba-hambamu yang salih. Ini Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, selepas mendapat segala kemuliaan, yang mana beliau sendiri daripada orang yang mulia, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Apa dia punya doa? Doa dia apa? Fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah aku dalam Islam, wa adkhilni wa alhiqni bis salihin, dan golongkanlah aku dari golongan orang-orang salih.
Hakadha para nabi semuanya berdoa agar mereka digolongkan dari golongan orang-orang yang saleh. Dan Nabi SAW juga dalam doanya, dalam doa salat subuh yang diriwayatkan, yang disebutkan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, antara doa yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara salat subuh dan salat sunat subuh, iaitu wa murafaqatal anbiya, ya Allah izinkanlah aku untuk mendampingi para nabi. Nabi SAW doa minta kepada Allah untuk mendampingi para nabi, wa huwa sayyiduhum, dan Nabi merupakan ketua bagi mereka. Sudah pasti Nabi akan berada bersama mereka, akan tetapi tawaduknya Rasulullah doa minta kepada Allah agar supaya diletakkan Nabi ini bersama mereka, sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah orang-orang yang tidak duduk bersama orang-orang saleh. Rugilah orang-orang yang tidak ambil peluang untuk mendekati orang-orang saleh. Rugilah orang-orang yang orang saleh berada berdekatan dengan mereka, akan tetapi mereka tidak mengambil peluang. Rugilah mereka yang majlis-majlis orang saleh didirikan di sekeliling mereka, akan tetapi mereka tidak ambil peluang untuk hadir dalam majlis-majlis tersebut. La ilaha illallah. Bahkan celaka bagi orang-orang yang terputus daripada golongan orang-orang saleh, yang terputus daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terputus daripada keberadaan, yakni menghidup daripada majlis-majlisnya pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Disebutkan tentang orang-orang kafir pada hari kiamat nanti, mereka akan mengatakan yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, pada hari yang mana orang-orang yang kafir dan mengingkari daripada para rasul, mereka berharap agar supaya mereka ini diratakan bersama tanah, sehingga mereka ini tidak kelihatan, punya malu sebab tidak bersama dengan para nabi, tidak membenarkan kepada para nabi, tidak beriman kepada para rasul. Maka di akhirat nanti mereka akan malu untuk menunjukkan muka mereka di hadapan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, sehingga dia mengharap yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul law tusawwa bihimul ard. Kalau boleh mereka diratakan dengan bumi ni, mereka ingin diratakan, tak nak dilihat pun. La ilaha illallah. Maka kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita ini sentiasa digolongkan bersama golongan orang saleh, sentiasa dihadirkan di dalam majlisnya orang-orang saleh, sentiasa hati ini diikati, dihubungi dengan orang-orang saleh, dan tidak terlepas daripada mereka, daripada dunia ini hinggalah ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Dan wadkhuli jannati, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan telinga kita ini, ahli keluarga kita, anak-anak kita ini dapat dengar daripada panggilan yang mulia dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala min ghairi sabiqati azab, tanpa diazab, wala itab, tanpa dimarah, wala fitnah, tanpa diuji, min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab, tanpa diperhitungkan daripada amalan kita, bahkan kita dimasukkan ke dalam syurga dengan kerahmatannya Allah Subhanahu Wa Taala, dekat, berada dalam barisan yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.